Hai murid-murid, hari ini kita akan ulang kaji sifat cahaya. Sifat cahaya ada 3. Yang pertama, cahaya bergerak lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Baik, kejelasan bayang-bayang objek. Okey. Kejelasan bayang-bayang objek boleh diperhatikan melalui 3 jenis bahan, iaitu bahan lut sinar, lut cahaya dan bahan legap. Bahan lut sinar contohnya seperti kacamata. Okey. Bayang-bayang tidak akan terbentuk. Bayang-bayang tidak akan terbentuk apabila menggunakan bahan lut sinar. Okey, seterusnya lut cahaya. Hanya sebahagian sahaja cahaya yang dapat melalui bahan yang dipanggil lut cahaya. Okey, kalau yang ini tadi lut sinar maksudnya semua cahaya boleh menembusi bahan lut sinar. Tapi kalau yang ini hanya sebahagian saja cahaya yang dapat menembusi objek lut cahaya. Maka bayang-bayang yang terhasil tidak jelas. Okey? Ada bayang-bayang tetapi tidak jelas. Hanya sebahagian sahaja cahaya yang dapat melalui objek lut cahaya. Seterusnya, objek legap. Okay, contohnya seperti buku ni. Buku ni adalah objek legap. Apabila objek legap, maka bayang-bayang tidak akan terbentuk. Okay, langsung tiada bayang-bayang. Tiada bayang-bayang terbentuk apabila menggunakan objek legap. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okay, faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Ada 2 faktor. Yang pertama adalah jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Yang kedua, jarak di antara objek dengan skrin. Cuba perhatikan contoh di dalam gambar ini. Kita ada sumber cahaya, kita ada objek dan ini tengok saiz bayang-bayang pada skrin. Okey, kita suluh cahaya pada objek. Ini dekat. Okey, jarak antara objek dengan sumber cahaya ni dekat, maka bayang-bayang yang terhasil, saiz bayang-bayang yang terhasil lebih besar. Okey. Jika dibandingkan dengan jarak di antara objek dengan skrin. Okey. Maksudnya, kalau kita dekatkan objek dengan skrin. Ini skrin. Okey, ini skrin. Kita letakkan objek di sini. Maka, bayang-bayang yang terhasil akan menjadi lebih kecil. Okey. Yang tadi kalau kita jauhkan objek daripada sumber cahaya macam ni. Okey, ni objek. Kita jauhkan daripada lampu suluh ni. Maka objek yang terhasil juga lebih kecil. Saiz bayang-bayangnya akan lebih kecil.
Seterusnya, kita lihat faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Ada dua faktor. Yang pertama, orientasi objek. Yang kedua, kedudukan sumber cahaya. Orientasi objek ini ialah kita ubah-ubah kedudukan objek tu. Okay, mula-mula kita letak menegak contohnya. Lepas tu kita letak, kita balikkan dia contohnya kan. Okay, lepas tu kita tengok dekat skrin. Okay, macam mana bayang-bayang yang terbentuk. Okay, kedudukan sumber cahaya pula. Okay, contohnya mula kita letak je objek kat sini. Okay, lepas tu kita suluh objek daripada depan. Okay, suluh objek daripada depan. Tengok bayang-bayang yang terbentuk. Lepas tu kita suluh pula objek daripada sebelah sisi. Okay, ni sebelah sisi sini. Okay, tengok pula bayang-bayang yang terbentuk di sini. Okay, itu maksudnya kedudukan sumber cahaya dan orientasi objek. Kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian. Okay. Terdapat beberapa kegunaan pantulan cahaya. Yang pertama, cermin sisi kereta untuk melihat kenderaan yang ada di belakang ataupun di sisi kereta kita semasa memandu. Okey. Lepas tu, cermin muka untuk melihat muka kita semasa mengenakan solekan ataupun sebagainya. Okey. Ini cermin pergigian untuk doktor melihat gigi yang rosak, yang di bahagian yang susah dilihat. Seterusnya, ini menggunakan pantulan cahaya juga, iaitu teleskop. Teleskop pada kapal selam bukan teleskop, ini periskop pada kapal selam untuk melihat sama ada kapal lain di atas kapal lain di permukaan laut. Okey? Dan kamu juga telah belajar gambar rajah sinar. Okey, cikgu dah pernah suruh kamu lukis gambar rajah sinar. Okey, ini ulang kaji gambar rajah sinar. Apabila cahaya terkena pada permukaan yang rata dan licin seperti cermin muka, cahaya tersebut akan dipantulkan. Fenomena ini juga boleh dilukis dalam bentuk gambar rajah sinar seperti di bawah. Okey, lampu slow. Cahaya yang dituju pada permukaan cermin, ini cahaya tuju. Kemudian, ini cermin. Apabila kita suluh dekat sini, dekat permukaan cermin, maka cahaya akan dipantulkan dari permukaan cermin. Okey, ini kita panggil cahaya pantulan. Yang ini ialah cahaya yang dituju. Okey, ini cahaya yang dipantulkan. Okey, pembentukan pelangi. Okey, apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, arah pergerakan cahaya akan berubah.
Okey, fenomena ini dinamakan pembiasan cahaya. Okey, baik. Cikgu percaya kamu dah buat aktiviti ini di rumah. Okey, dan kamu bila kita masukkan sudu dalam gelas yang berisi air, okey, sudu akan kelihatan bengkok. Ini ialah fenomena pembiasan cahaya. Okey. Bagaimana pula pelangi terbentuk? Okey, pelangi terbentuk apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan. Cahaya akan dibiaskan dan membentuk pelangi. Okey? Baik, untuk tugasan, kamu salin dan jawab soalan uji minda halaman 109 hingga 110 dalam buku teks. Baik, sekian saja untuk hari ini. Jumpa lagi.